Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal takut waktu kita mendapat diagnosis yang mengatakan kita kena kanser. Jadi saudara-saudara sekalian, kita kena perhatikan macam saya bisik terus. Macam saya buat naik matahari tu. Saya dekat macam ni, baru you dengar. Baik. Okey, kita sambung sebab waktu dah habis dekat 5 minit dah tak buat apa lagi ni. Okey, baik. Nombor satu, apabila kita dalam keadaan ketakutan, semua orang faham kenapa kita takut. Betul tak? Sebab kita tak tahu sama ada kita ada peluang baik atau tak baik. Terutama sekali kalau stage 3, stage 4. Saya nak beritahu pada anda pada malam ini, ada cara untuk menghilangkan sikit sebanyak. Kalaupun tak hilang semua, sekurang-kurangnya you boleh tenteramkan jiwa you, sebab jiwa yang memainkan peranan 50% daripada untuk mengendalikan kanser. Cuma lagi 50% yang berdasarkan kepada fizikal. Berarti diet lah, kemoterapi lah, kalau nak kena operation lah, apa semua doktor nak bagi ubat radiation ataupun laser ke apa-apa, termasuklah makan suplemen ke apa-apa, itu semua fizikal. Okay? Yang tu yang selalu kita terlalu fokus dan selalunya orang tanya. Tapi yang orang tak tanya yang sebelah 50% ni, yang malam ni sedikit saya cuba mukadimahkan. Kalau tak cukup masa kita sambung malam-malam lain pula. Okay? Yang pentinglah kita kena tahu apabila otak kita ni bermain begitu kuat sekali, dia punya ketakutan dia, panik dia tu, dia sebenarnya melambatkan lagi proses kesembuhan kanser. Kita kan nak sembuh kanser secara kalau boleh alami dulu. So malam ni saya cuma minta you bagi saya cuma 2 bulan. Boleh tak? 2 bulan, hold on first sebelum you nak operate ke, sebelum you nak bedah ke, nak radiation, bagi saya 2 bulan. Dalam 2 bulan ni, you kena faham bahawa kita ni ada fizikal, tetapi kita ada yang pemikiran kita, minda kita, lepas tu kita ada brain kita sendiri, otak kita. You kena tahu bahawa kalau ni katakan otak kita, otak dia tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Dia macam satu magnet, faham tak? Dan bila atas magnet tu katakan you letak kertas macam tu, okey, atas kertas ni bayangkan ada sepirihan kristal-kristal iron, partikel tu kan. Magnet ni kalau apa saja yang you fikir, dialah yang designkan atas corak-corak iron field tu, iron kristal tu nanti. Dia nak jadi bunga bulat ke, dia nak jadi bunga kok ke, ataupun bercabang-cabang ataupun berakar dan sebagainya tu, dia diperintah ataupun mengikut lapangan ataupun magnetic field tu. Okey, jadi magnetic field kita itulah minda kita, faham tak? So kalau minda kita rasa cemas, maka dia punya bunga pun jadi cemas. Dan otak tu akan terima dia punya memory tu. Sanggakan kalau you kata habislah aku, macam mana nak buat lagi dah. Bila you memory macam tu, you buatkan bunga macam tu, dan you bagi power kepada magnet tu untuk memorize benda tu, yang lambat baik. Faham tak? Ini bukan soal easier said than done. Cakap lebih senang daripada bikin, sebab saya dah melaluinya. Dan kali kedua terutama sekali saya pegang betul-betul dengan cara yang saya nak share dengan you. Okey, cara untuk mengendalikan minda kita. Sebab minda ni very, very aktif. Terutama sekali bila minggu pertama you dapat diagnose ataupun masih lagi peringkat baru dapat berita tu, Masya Allah. Panjanglah cerita nanti. So lepas fizikal yang kita nak jaga dan akan jaga, yang paling kita kena fokus ialah pemikiran kita, apa yang kita fikir, sebab dia mengakibatkan emosi kita. Emosilah yang jadikan kita kadang boleh tidur, tak boleh tidur, boleh makan, tak boleh makan, lalu makan, tak lalu makan, semua tu kan. Dan berat badan dah turun. Itu satu cerita dengan fizikal. Tapi minda pula kalau ditimbal balas, dia pun akan menyebabkan bermasalah lagi. Lepas tu ada lagi, bila you rasa macam you dah lepas pun, dia ada yang dipanggil parasedar, subconscious. Jadi kita nak main sampai subconscious, sebab subconscious ni tak nampak. Okay, you cannot see what's happening, tapi you boleh merasainya. Macam kita punya magnet tadi juga, dengan dia punya jaringan pattern tu, sebenarnya macam mana dia bila jadi pattern, you tak tahu kuasa mana datang. Rupanya you dah tahu ada electromagnetic field yang tak nampak. Yang tak nampak tu yang dinamakan, kalau dalam otak dipanggil parasedar, dan dia boleh memberi satu impact kepada otak kita. Jadi otak kita tu nak kena malam ni di-revamp, nak kena di-reprocess, nak reboot, nak masuk balik. Okey, dalam masa sesingkat ni, you kena ingat ada beberapa step. Number 1, you kena terima hakikat yang kita ni mula-mula ada fasa-fasanya. Jadi jangan panik kan kalau you rasa
marah pada mulanya, you rasa malu, you rasa benci, you bersoal jawab dengan Tuhan semua tu, you jangan menyalahkan diri you. Itu fitrah. Biasa orang lalui fasa ni sebelum you dapat terima hakikatnya nanti. So sebelum you sampai tu, you akan kadang-kadang sedih gila. Maksudnya memang soal jawab dengan Tuhan tu, kenapa aku semua tu, fasa tu nak dipercepatkan. Kalau lagi cepat you boleh tu selesaikan isu konflik you dengan kenapa aku semua tu, baru you boleh cepat naik kepada, masih lagi takut, masih lagi panik, tetapi you dah boleh peringkat seterusnya. Seterusnya malam ni saya nak tanya you, boleh tak 3 je? Kalau you boleh jawab soalan 3 ni, you boleh mula menjaga minda you dan boleh lawan habis-habisan. Sebab topik kita pada malam ini, hilangkan ketakutan, lawan habis-habisan. Bak kata orang Iban, agi hidup, agi gelaman. Lagi hidup, lagi lawan. Ini bukan motivasi. Ini real story. You cannot main-main masa ni. Okay? So, step yang berikutnya ialah dengan cara menjawab 3 soalan ni. Ready? Inilah kunci pada malam ni yang kalau you boleh jawab, you dah mula tapak pertama untuk menyelesaikan masalah lawan kanser. Iaitu, ready? Mau tak baik pada kanser? Bayangkan semua sekarang yang dengar saya punya lecture ni, you dah dapat diagnosis kanser stage 2 atau stage 3 lah. Stage 4 you tak kerti nak handle pula nanti kan. Macam saya stage 3. Okay. Contoh, you dah kena stage 3 sekarang atau stage 2. Jawab kat saya. Mau baik tak? Jawab cepat. Mau baik tak? Jawab dulu cepat. Jawab secara spontan. Kalau saya bisik kat telinga you sebagai kawan sekarang, sebagai doktor you, nak baik tak? Mestilah jawapannya apa cepat. Oh, ataupun dia ada lagging, dia lambat sikit. Okay. Saya kira saya dah tahu jawapan. Mestilah you mau baik kan? So, you jawab mau. Dah mau? Betul mau? Okay, soalan kedua. Kalau you boleh jawab ni, yes, baru you boleh sambung dengan lecture I. Soalan kedua. Boleh disiplin tak? Betul-betul boleh disiplin tak? Bukan sampai nak kena disiplin panjat gunung semua tak. Disiplin ada protokol-protokol you kena buat. Contoh makan, contoh tidur, contoh matahari, semua tu kena. Boleh disiplin sampai takat tu tak? Kalau saya kata makan A, you kena makan A. Makan B, makan B. Boleh tak? Boleh? Boleh disiplin? Betul? Jawab, janji? Kalau you boleh kata janji, saya buat apa pun yang perlu saya buat, saya buat. Kecuali yang lawan benda-benda yang tak ni lah, maksudnya tak buat benda-benda yang haram lah, faham tak? Semua yang halal lah, okay. So, nombor 2, boleh disiplin? Boleh. Soalan ketiga, saya nak tanya you sekarang, bila you nak mula baik? Bila nak mula baik? Bila you nak baik? Cepat. Tanpa you merasakan you tu tergesa-gesa dan apa-apa, kalau boleh, bila you nak baik? Cepat. Okay, sekarang. Okay, atau besok, atau bulan depan nak baik, ataupun tahun depan baru nak baik. Bila you nak baik? Kalau Tuhan kata, aku bagi peluang kamu baik sekarang, bila nak? Sekarang ke besok ke bila? Cepat. Mau baik? Bila? Disiplin pun boleh. Tapi saya tanya bila? Cepat. Sekarang. Cinta Syarina. Betul? Bayangkan betul-betul ni, you dah dapat diagnosis, ada surat daripada doktor. Alhamdulillah. Siapa yang kata, sekarang you nak baik, insyaAllah kalau Tuhan benarkan, maka you dah mula bertapak pertama. You are on your first step untuk melangkah ke hadapan, tapi you dah mula baik. InsyaAllah. Ingat, 2 tangan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You minta sekarang boleh baik. Tuhan kata kalau aku nak makbulkan, petik jari je. Tapi kadang-kadang tak mungkin lah. Dia nak menduga kita, dia pun ada dia punya fitrah juga. You dah sakit ni bukan setahun. Kalau kena kanser dah setahun pun, dia asal-usulnya kan saya kata 5-10 tahun sebelumnya. Pengumpulan kompleks disease menyebabkan kanser. Bukan satu jenis disease. Tambah-tambah dah dulu. Dia punya sampah semua dah masuk. So kita nak keluarkan tu. You mula daripada malam ini. Saya janji pada you. Bukan janji kosong. Memang ini kajian dah dibuat untuk orang yang jaga mindanya. Yang reprogram kata yes. Aku nak baik mulai sekarang. Maka selnya yang dulu degil. Yang dah dimemorizekan kata aku dah kena kanser. Tak ada harapan semua. Pum! Dia akan tukar. Ingat. Ini program yang realistik, bukan motivasi. It is real. Orang dah buat kajian. Dia panggil miracle healing pun ada. Tapi kita tak mau main miracle healing yang pakai jampi, serapah semua tak nak. Kita realistik secara sains. You dah mula macam tu. Jadi saya tanya you sekarang. You masih takut tak? Takut tetap ada. Tapi takut tu berkurangan tak? You terlupa kan kata you takut bila you dengar macam ni kan? So macam mana bila saya tak ada nanti, atau besok pagi, atau lusa, atau minggu depan, bila you mengharungi ni semua, ulang balik 3 perkataan ni. Soalan pertama, mau tak aku baik? Memang aku mau baik. Nombor 2, aku mau disiplin. Yes, aku nak disiplin. Dan ketiga, aku mau sekarang, ya Allah. Sebab engkau yang beri, engkau lah yang tarik balik.
Ingat apa tu doa-doa Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Hafal sikit-sikit tu lah. Kalau tak boleh semua, ingat Al-Fatihah pun cukup. Baca Al-Fatihah bila sampai kat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, takkan habis-habis minta, ya Allah, kau ambil balik lah. Aku tak larat ke, aku letih ke, aku dah panik pun tak apa. Kata, merayu-rayu pun tak apa. Okey? Baik, itu satu step pertama dah selesai. Kita ada sikit waktu lagi. Saya nak tambah sikit dengan sistem ke mana you nak pergi lepas pada kemahuan ni dah sampai. You dah mahu dan you janji dengan diri you, bukan janji dengan saya. Dan janji dengan Allah, kata aku akan berdisiplin. Bila you kata berdisiplin tu berarti dari segi you punya solat, dari segi ni cerita minda cerita disiplin tentang makanan, fizikal semua tu you dah kena buat. Itu wajib. Tapi yang ramai orang lupa ni solatnya, sabarnya. Janji you kena sabar. Janji you kena 5 dia punya checklist dia. Solat, sabar, syukur tak yang you dah dapat berita baru yang ada chance boleh baik. Macam saya cerita ni. Saya dah kata ini bukan motivasi, ini adalah yang kena bikin. Kena buat betul-betul dan setiap pagi, setiap 5 kali semayang tu, you kena belajar senyum. Senyum walaupun dipaksa, senyum tu membuktikan you terima. Hakikatnya you dah redha. Senyum redha tu jaga baik-baik. Dan last sekali jangan lupa sedekah. 5S ni wajib buat. Saya ulang lagi sekali. Solat, nombor 2 sabar, nombor 3 syukur. Yang you masih hidup, you diberi peluang untuk lawan kanser ni sebab Tuhan tahu kamu sanggup menerima beban ni. Sebab tu you dipilih. Nombor 4 ialah apa saya kata tadi? Kena belajar senyum, senyum redha. Dan last sekali ialah sedekah, walaupun RM1 sehari. Ataupun setiap Jumaat. Besok mula bawa keluar duit. Ada RM10, bagi RM10. Bila makan 3 orang, belanja makan 3 orang. Faham? Tak siap? Bila you sampai peringkat ni, you dah mula minat nak baik. Sebab bila body kita, master kita, otak kita, minda kita dah kontrol dia punya master copy tu, iaitu otak kita tu kan master dia, dia akan sampaikan signal-signal. Yang ni susah nak beli kat farmasi. Tak ada jual kat hospital pakar mana-mana pun dan doktor pun tak tahu apa jenis nama nak bagi. You jangan risau nama apa, hormon, apa enzim semua tu. Dia tahulah apa nak buat. You punya kerja ialah untuk memberi dia satu rancangan mengatakan, yes, aku dah ada minat, aku dah ada kemahuan dan aku akan disiplin dan aku akan lawan kau habis-habisan. Berarti you tengah sekarang berjuang. Sebab apa? Kanser katakan kat perut. Kanser katakan kat breast you ataupun kat prostate you. But the main controller kat atas ni, ubat ialah, suplemen ialah, itu kat luar. Tapi yang dalam ni, you dah ada chance sekarang. Maka datanglah sifat yang 3 ke atas yang you boleh jadi top of the disease. Atas daripada penyakit you. You kena jangan bawah pada dia. Sebab apa? Dia macam Formula 1. Siapa pergi depan dulu? Kalau dia laju, you ke belakang. Lama-kelamaan you lagi belakang. Okay, you kena rapat. Nah, malam ni kita seiring dulu, tak apa. Kalau dia masih potong, kita lawan lagi. Lawan lagi. Akan sampai satu lane nanti, straight road nanti, we will go. Tapi kalau you tak bersedia, kalau ada jalan lurus pun, you dah diminta ataupun dibenarkan untuk potong dia, dia masih lagi laju. Pasal apa? You tidak bersedia. Baik, kita terus bersedia dengan barulah datang perkataan berani. Sebab bila you mencurahkan hati you dan perasaan you dan you tahu ada jawapan daripada orang yang berpengalaman, ada lagi doktor-doktor lain mungkin lebih mahir, tapi saya melalui pengalaman saya cerita, kalau tidak ada semangat, terusnya semangat, maka you tak bolehlah. Final destinasi ialah you kena apa? You kena hijrah. You kena pindah minda you daripada minda sekarang kepada minda yang baru, iaitu setiap penyakit ada ubatnya, termasuk kanser. Mana Tuhan kata setiap penyakit ada ubatnya kecuali kanser tak ada ubat? No, dia termasuk kanser. Bahkan kanser lah yang paling orang takut. Maka kanser lah yang memerlukan penghijrahan, pindahan pemikiran yang cukup dahsyat. So boleh? Okey, saya berhenti kat sini dulu. Ada lagi beberapa step lain. Tapi yang Ustaz takat ni dulu. Bila you sampai peringkat hijrah, berarti you dah redha, ada cari jalan fizikal, dah jumpa doktor, dah buka YouTube, tengok saya punya, dengar ni dengan penuh semangat. InsyaAllah. Saya tidak menjanjikan langit dan bumi, tetapi saya menjanjikan ada harapan yang cukup besar. Bagi mereka yang jaga otak, jaga minda, boleh lawan. Dan terus sampai peringkat, yes, aku dah hijrah, aku dah tukar makanan, aku dah jaga tidur, jaga minuman, semua tu, insyaAllah. You tak boleh kata kat saya, doktor tak boleh lah, tak makan nasi ni macam mana. Kalau you cakap macam tu,
you tak payah ikutlah program I. Banyak lagi kan style-style lain, dan saya tak kata saya punya yang terbaik, tapi saya melaluinya dan saya ingin kongsi dengan you cara yang tak mahal, cara yang boleh you lakukan. Usaha kena kuat, dan ujung-ujung sekali you kena dibawa dan akan diajar, orang panggil apa? Let go and feel good and feel calm. Tenang. You kena belajar bertenang. Dengan bertenang sahajalah, dengan mengingati Allah sahajalah, you akan jadi tenang dan peaceful, dan itu saja 50% daripada ubat kanser. You jangan melawak ni. You tak percaya, buat je dulu. Lebih mudah nanti. Kalaupun you terpaksa melalui kemo ke, kalau terpaksa operation sikit sebanyak tu, dia jadi gampang. Itu tak jadi satu soal yang menakutkan lagi. Sebab you dah takut lama sangat dah selama ini kan. Saya nak buka minda you supaya you tenang. Bila you tenang, you let go. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila baca, bila kita sembahyang tu, masa kat situ, tekan habis-habis. Minta. Allah tahu apa you minta. Jangan risau. Tak payah sebut apa tu panjang-panjang cerita. Dia tahu yang nak tarik keluar kanser itu. Maka bermulalah pada malam ni, saat-saat bagi mereka yang belajar. Walaupun sedikit macam tu, you dah mula dipanggil healing. You dah mula merawat sakit you tu, sebab dia selama ni sebenarnya bukan tunggu nak baik secara fizikal saja, dia nak baik daripada benda yang tak nampak ni. Sebab tu saya selalu kata kalau ada luka lama berdarah kembali tu, you kena hati-hati. Saya rasa timing pun menceburui kita juga. Saya cuma tinggal sikit lagi, cuma ingatan terakhir bagi saya ialah bila you dah hijrah tu, you dah pindah tu ke satu pemikiran baru ni yang bersemangat, jangan patah balik. Sebab setan sentiasa menunggu supaya you give up. Setan selalu menunggu supaya you jatuh balik ke satu aura yang lemah. Jangan. Okay? Sebab saya dah kata ini adalah, kalau dari segi bullet, dari segi peluru, inilah 50% of dia punya cara perisai kita lawan. Kat sinilah yang paling orang selalu tak kuat untuk melalui proses yang namakan kanser. You kena yakin betul-betul, dan saya bagi jaminan pada you, dan insyaAllah perkataannya dengan izin Allah, insyaAllah banyak penyakit dah boleh atasi dengan cara begini. Dengan syarat perkataan kedua, disiplin tu. Okay? So baik, anda dah mula, bagi mereka yang kena kanser tu, ikut DND diet betul-betul, ikut dia punya formula betul-betul kan, air, garam, buah berapa gram, semua tu ikut, type balik ataupun check dengan saya punya office. Check dengan klinik. Saya selalu bagi nombor klinik kan. Kata kalau you tak puas hati, doktor cerita tak cukup, kita standby doktor untuk 45 minit untuk dengar cerita you je. Sebab kita kena dengar betul-betul, baru kita tahu kan. Jangan-jangan you masih lagi kena asap, masih lagi kena radiation, masih lagi makan benda-benda yang penuh racun, penuh hormon, semua tu, macam mana nak baik? Itu fizikal tu nak kena dibetulkan. Okay? Malam ni saya mengharapkan saya dah menjalankan tugas untuk memberi sedikit harapan. Yang penting sekali ialah 3 soalan tu saja. Always tanya balik. Besok pagi bangun tanya, aku mau baik tak? Kadang-kadang you terlupa balik, you give up balik, you lemah balik. Aku nak baik. Aku memang nak baik. Nombor 2, aku berdisiplin tak? Masa tu check. Alah, cakap je kan. Macam tu. Oh, aku kena disiplin balik. Kalau miss 1-2 hari, you cheat balik diri you, menipu sikit, makan benda merepek-merepek tu, tukar balik. Jangan takut kalau you tergostan sikit. Go on. Dan last sekali ialah, apa saya kata, bila nak mula. Kalau you termiss, you mula balik. Bahkan daripada bila-bila pun you dah mula daripada malam ni, dia dah hitung. Jadi setiap hari yang you bersemangat tu adalah hari-hari yang membetulkan keadaan. Itulah sebenarnya yang dinamakan holistic medicine. Dengan cara ni, you akan lebih jauh. Untuk saya minta 2 bulan saja kan. Kalau 2 bulan ni tak nampak langsung perbezaan, dengan syarat you buat betul, dengan syarat minda you positif semua, masih lagi membesar, meletup-letup, dia bengkak sampai naik lymph node semua tu, yes, kalau terpaksa kemo, terpaksa operate. Itu kita boleh kombinasi pula. Jangan tinggal terus yang ni pula, sebab kalau nak pergi ke sana pun, disebabkan dia pakai Ferrari, kita pakai kancil. Kadang-kadang kancil ni laju macam mana pun, Ferrari itu dah sampai stage 4, faham tak? So terpaksa kemo dulu sekejap. Itu you jangan pula putus asa, doktor, you punya system doesn't work. No, you must understand konsep Formula 1 tadi, tahu tak? Jadi kita kena ngap dia dulu dengan kemo ke sekejap, ataupun terpaksa buang sampai nak buang air besar pun dah block semua tu, you kena hilangkan blockage tu lah. Jadi kita betulkan tu sikit supaya kancil you boleh rapat kat sini. Dia pun dah slow down, dia pun power kurang, dah pakai minyak pun dah dekat nak habis, dia dah laju sangat. Sekarang barulah kita baik dengan sedia kala. Dan pada masa itu you akan faham kenapa Tuhan bagi kanser pada you.
Semuanya tidak sia-sia. Tak pernah Tuhan buat sesuatu tanpa sebab. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri elok. Nanti tengok balik siapa yang miss tadi. Amat mustahak, walaupun singkat tetapi amat mustahak. Okey, topik pada malam ni. Mungkin saya akan ingat soalan apa tu tadi. Saya dah bagi tadi. Kalau perlu saya ulang lagi sekali, mungkin 2-3 hari lagi. Kalau siapa nak lebih penjelasan, saya terpaksa buat lebih mendalam, saya cuba cari waktu. Okey. Dan untuk anda yang belum sakit, belajarlah ilmu ni, mungkin you boleh tolong bantu menyebarkan seramai mungkin ilmu pada malam ini. Tekan like, tekan love, tekan share, tekan apa yang patut. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.